Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun di dalam kuliah Zoom ini, anjuran tafaqquh fid din, untuk kita sambung semula kuliah kita membaca kitab yang ditulis oleh Buya Hamka, seorang tokoh agama yang dikenali sebagai pemikir, memberikan idea-idea yang segar, tokoh tajdid di dalam rantau ini. Ya. Jadi kita hari ini nak sambung kuliah kita dengan membaca tafsir surah Ad-Duha. Ya, baik. Kita tengok surah Ad-Duha, yang mana surah Ad-Duha ni mungkin di kalangan kita ada yang dah hafal pun surah ni, ataupun mungkin ada di kalangan kita yang selalu mendengar imam-imam membaca di masjid, kerana ia termasuk dalam ayat-ayat lazim, iaitu ayat-ayat yang sering dibaca di dalam salat fardu ketika mana kita melaksanakannya di masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kita berhenti kat sini dulu, kita cuba untuk mengambil manfaat daripada 5 ayat ni dulu, ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wadduha, demi waktu duha. Allah bersumpah seperti mana dalam ayat-ayat ataupun surah-surah sebelum ini, Allah bersumpah dengan makhluknya yang agung, yang hebat, yang penciptaannya itu besar. Allah bersumpah dengan nama makhluk, dan ini hanya khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Seperti mana yang telah saya huraikan sebelum ini, makhluk tidak dibenarkan untuk bersumpah dengan nama makhluk. Apabila kita ni nak bersumpah, kita mesti bersumpah dengan nama Allah. Ya, man kana halifan falyahlif billah. Sesiapa yang ingin bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah Azza wa Jalla, apabila Allah bersumpah, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Allah bersumpah dengan makhluknya yang besar. Allah bersumpah dengan matahari. Allah bersumpah dengan bulan. Allah bersumpah dengan waktu siang. Allah bersumpah dengan waktu malam. Dan di dalam surah ini, Allah mulakan surah ini dengan bersumpah dengan lafaz
ad-duha wad-duha, demi waktu duha. Para ulama mengatakan ataupun berbeza pendapat tentang apakah yang dimaksudkan dengan waktu duha. Adakah bila Allah bersumpah dengan waktu duha itu, ia bermakna satu waktu yang pendek ataupun satu waktu yang singkat di dalam seharian? Kerana hari daripada fajar sehingga terbit fajar semula pada hari berikutnya, ataupun kita nak kira daripada waktu malam terbenamnya matahari sehingga terbenamnya matahari pada hari berikutnya, sekitar 24 jam. Yang mana waktu duha tidak merangkumi keseluruhan waktu tu. Waktu duha ni dia hanya sebahagian kecil, iaitu setelah matahari naik segalah, kata orang Melayu, sehinggalah gelincirnya matahari, iaitu bila masuknya waktu zuhur. Maka itulah waktu duha. Jadi waktu duha ni, adakah yang dimaksudkan secebis waktu yang pendek itu ataupun merangkumi keseluruhan siang? Para ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan waktu duha itu ialah waktu yang singkat itulah. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu ni? Kerana kebiasaannya waktu ini merupakan waktu manusia mula berhimpun semula. Manusia kebanyakannya bangkit keluar daripada rumah untuk berusaha, untuk bekerja. Sebahagian daripada kalangan mereka mencari rezeki pada waktu ni. Bukan kata sebahagian. Majoriti manusia keluar mencari rezeki bermula daripada waktu duha, iaitu setelah daripada waktu subuh. Kebanyakan kita bila lepas waktu subuh, kita akan kembali, kita akan bersiap dan kita akan keluar daripada rumah pada waktu duha untuk mencari rezeki pada waktu itu. Yang mana waktu duha ini Allah Azza wa Jalla siapkan dengan cahaya matahari, dengan kecerahan, supaya kita mampu untuk mencari rezeki dengan lebih mudah. Cuba bayangkan kalau waktu duha tu tak ada cahaya matahari. Waktu duha adalah waktu seperti mana malam umpamanya. Maka sudah semestinya waktu duha itu akan menyukarkan kita, ya, untuk mencari cahaya, untuk berniaga, untuk bekerja. Bahkan pada waktu tu, kebanyakan daripada manusia melakukan amal. Inilah yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nasin yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, atau kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu, setiap daripada manusia itu keluar pada waktu pagi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan lafaz yaghdu, yaghdu di sini bermakna keluar pada waktu awal pagi. Ya, keluar pada waktu awal pagi untuk menjual dirinya. Jual diri buat apa pula? Saya ada orang salah faham, dia ingat bila kata jual diri, jual maruah maksudnya. Tidak. Jual diri itu maknanya adalah beramal. Beramal saleh ataupun beramal taleh. Ada di kalangan manusia yang bila masuk waktu pagi, dia beramal saleh, mencari rezeki yang halal. Ada di kalangan mereka yang beribadah, keluar daripada rumah, melakukan amal. Fabai'un nafsahu, menjual dirinya. Jual diri apa? Jual diri dengan amalannya, supaya Allah Azza wa Jal membeli amalannya itu. Ada di kalangan manusia yang menjual dirinya dengan amal saleh. Maka oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan famu'tiquha, sesiapa yang menjual diri dengan amal saleh, sesiapa yang menjual diri dengan amal baik, dengan melakukan kebajikan dan kebaikan, fabai'un nafsahu, famu'tiquha, maka dia dikira sebagai orang yang membebaskan dirinya daripada kebinasaan, melepaskan diri. Perkataan mu'tiq ialah satu perkataan yang digunakan oleh orang Arab untuk merujuk kepada orang yang membebaskan hamba. Kerana kita ini seolah-olah telah diperhambakan.
Kita diperhambakan oleh nafsu. Kita diperhambakan oleh iblis. Kita diperhambakan supaya diri kita ini terjejak dengan jejak-jejak yang menujukan kita ke neraka. Tetapi ada di kalangan manusia yang struggle. Ada di kalangan manusia yang berusaha supaya dirinya terbebas daripada perangkap iblis, terbebas daripada perangkap nafsu. Lalu dia membebaskan dirinya daripada cengkaman dan tawanan iblis dan nafsu, lalu membebaskan dirinya daripada jejak neraka, maka dia dikira seperti seorang hamba yang berjaya menguasai dirinya semula setelah dia itu ditawan oleh manusia lain dan menjadi hamba. Maka sebab itu Nabi SAW menggunakan perkataan mu'tiquha. Tetapi ada juga di kalangan manusia yang meneruskan jejak untuk ke neraka. Walaupun dia tahu kehidupan dunia ini bukanlah satu kehidupan yang kekal. Walaupun dia tahu kehidupan di dunia ini bukanlah satu kehidupan yang abadi. Seringkali hidup dalam dunia, dia mendengar orang itu mati, orang ini sakit, orang ini lumpuh, orang ini tiba-tiba ditimpa kecacatan, ditimpa kemiskinan. Kematian berlaku di hadapan mata dia dan dia sedar bahawasanya dia tidak akan kekal di dalam dunia ini. Tetapi apa yang mampu untuk kita katakan kepada dia apabila dia memilih untuk terus berada di bawah tawanan iblis, di bawah tawanan nafsunya dan terus membawa dirinya ke jejak neraka? Kita tak mampu nak buat apa-apa, tuan-tuan. Yang kita mampu apa dia? Yang kita mampu adalah untuk melepaskan diri kita semampu mungkin dengan mengamalkan amal yang soleh. Oleh kerana itu Nabi kata apa? Au mubiquha. Ada yang mu'tiquha, ada yang mubiquha. Ada yang melepaskan dirinya daripada jejak neraka. Ada yang berjaya menebus tawanan diri mereka yang ditawan oleh nafsu dan iblis. Mereka terus berada di atas jalan yang benar, yang saleh. Lalu mereka membebaskan diri mereka daripada neraka. Ada juga di kalangan mereka yang terus menjadi tawanan kepada nafsu dan iblis, lalu mereka terus membinasakan diri mereka. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ad-duha, sebahagian ulama mengatakan pada waktu awal siang. Kerana pada waktu inilah manusia beramal. Pada waktu inilah manusia akan mencari sesuatu yang boleh dijadikan sebagai bekalan untuk mereka bawa apabila bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sebahagian ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan wadduha itu ialah keseluruhan siang. Bukan hanya pada waktu yang singkat, tetapi bermula daripada terbitnya matahari segala sehingga terbenamnya matahari. Kalau ini yang dimaksudkan, ia juga termasuk dalam perkara yang saya telah huraikan tadi, iaitu waktu manusia beramal, waktu manusia berusaha, waktu manusia mencari rezeki. Tetap ada yang membinasakan diri mereka dengan amal yang buruk, dengan amal yang haram. Ada yang membebaskan diri mereka dengan melakukan amal-amal yang saleh. Sebab itu kata Buya Hamka, dia kata, di ayat pertama ini Tuhan bersumpah, tegasnya memerintahkan kita memperhatikan waktu duha. Waktu duha ialah sejak pagi setelah matahari terbit sampai naik menjelang matahari. Cuma hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, para ulama berbahas kenapa surah Ad-Duha ini diletakkan selepas daripada surah Al-Lail. Sebelum ini kita baca surah Al-Lail yang bermaksud surah yang berkaitan dengan malam. Kenapa disebut malam dulu baru siang? Sebahagian daripada ulama tafsir seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Fakhrur Razi, dia mengatakan Allah mendahulukan surah Al-Lail berbanding surah Ad-Duha kerana dengan siang dan malam itu tersusunlah
sesuatu yang memberi manfaat kepada dunia, kepada manusia, yang mana malam itu akan berlalu dahulu. Kerana dalam Islam ini hari bermula pada waktu malam. Bila masuk aja maghrib, maka bermula hari baru. Jadi malam dulu sebelum siang. Siang adalah kalau kiraan Islam, siang tu datang selepas malam pada hari yang sama. Jadi oleh kerana itulah disebutkan malam dulu. Jadi malam ni dia ada kelebihan, dia mendahului siang pada hari tersebut. Manakala siang mempunyai kelebihan cahaya. Oleh kerana itu malam disebut dulu, kerana kalau mengikut susunan memang malam datang dulu. Ya, baik. Kenapa disebut waktu duha? Saya hurai dah tadi, kerana manusia berhimpun pada waktu itu dan kerana manusia kebiasaannya segar pada waktu itu. Setelah mereka melalui zaman ataupun melalui tempoh waktu malam yang membolehkan mereka tidur, yang membolehkan mereka berehat. Kalau waktu subuh ni kadang-kadang ada orang dia mengantuk, dia tak fresh. Tapi bila masuk waktu duha, dia akan fresh, dia akan segar untuk beramal. Kata Hamka, dalam bahasa Melayu lama disebut sepenggalah matahari naik. Apabila matahari telah sampai di pertengahan langit, yang disebut tengah hari, waktu duha tidak ada lagi. So Hamka ni dia ambil pandangan pertama yang saya huraikan tadi, iaitu duha bermakna satu tempoh yang singkat, satu tempoh yang pendek daripada tempoh-tempoh yang ada. Terdapat hadis-hadis yang sahih yang menganjurkan kita sembahyang sunat sekurang-kurangnya 2 rakaat atau 4 rakaat atau sampai 8 rakaat. 2 rakaat pada 2 rakaat 1 salam pada waktu duha itu. Yang ni kita panggil salat sunat duha. Yang saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan memang biasa lakukan. Ya, memang biasa lakukan dalam kehidupan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, melakukan salat duha. Yang mana salat duha ni paling kurang 2 rakaat. Dilakukan setelah matahari naik sekalah dan berakhir apabila masuknya waktu zuhur. Berakhir sebelum masuknya waktu zuhur, iaitu ketika matahari naik tegak di atas kepala. Dan salat duha ini boleh dilakukan 2 rakaat, boleh dilakukan 4 rakaat, boleh dilakukan 6 rakaat, dan yang paling banyak yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersalat duha pada pembukaan kota Mekah sebanyak 8 rakaat. Jadi kalau kita nak buat salat duha lebih daripada 2 rakaat, dibenarkan. Nak buat 8 rakaat pun okey. Ya, nak buat 8 rakaat pun okey. Dan terpulang sama ada kita nak buat 8 rakaat itu dengan 1 salam ataupun dengan 2 rakaat dan salam, 1 salam bagi setiap 2 rakaat. Baik. Waktu duha diambil persumpahan oleh Tuhan untuk menarik perhatian kita kepadanya. Mungkin oleh kerana pada waktu yang demikian kita sedang lincah. Kekuatan dan kesegaran masih ada berkat. Masih ada berkat tidur yang nyenyak pada malam. Maksud pada waktu tu kita fresh, waktu tu kita segar, waktu tu kita lincah, kata Hamka. Maka di waktu duha itulah kesempatan yang baik untuk berusaha di muka bumi Allah, sepanjang yang dianjurkan oleh Allah sendiri. Yang mana kalau kita tengok Allah mention dalam surah ini perkataan ad-duha supaya kita mengambil peluang, supaya kita mengambil ruang. Waktu tu kita sedang lincah, waktu tu kita sedang mampu untuk melakukan amal saleh sebanyak mungkin. Kita mampu, waktu tu ambil sebagai peluang. Jangan sia-siakan. Beramal salehlah pada waktu tu. Kalau kita tak laksanakan ataupun kalau kita tak lakukan, kita tak ambil peluang pada waktu tu, berkemungkinan pada waktu selepas itu kita telah pun penat, kita telah pun letih, jadi tak banyak yang kita boleh ambil. Ya, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal laili idza saja, dan demi malam
apabila ia telah sunyi, apabila ia telah senyap, ataupun apabila ia telah gelita. Para ulama tafsir mentafsirkan perkataan saja dengan 3 tafsiran. Ada yang kata maksud walaili idza saja, demi malam apabila ia telah gelita. Demi malam apabila ia telah gelap. Gelap malam juga merupakan rahmat, merupakan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia supaya manusia kekal duduk di dalam rumah dia, kerana di luar itu tidak banyak cahaya. Dan manusia ya, dapat untuk berehat, dapat untuk berinteraksi dengan keluarga pada waktu malam. Jadi Allah Azza wa Jal mengatakan dan demi malam apabila ia telah gelita. Ada di kalangan ulama yang mentafsirkan perkataan saja dengan makna sakan, dan demi waktu malam apabila ia tenang. Demi waktu malam apabila ia terhenti, seolah-olah kehidupan, aktiviti manusia itu terhenti seketika, semua manusia balik ke rumah masing-masing. Ada juga yang mengatakan walaili idza saja dengan makna ghatta, dan demi malam apabila sifat malam itu melitupi, menutup apa yang berada di dalamnya. Kerana bila waktu malam gelap, gelap itu seolah-olah telah menelan, menelan cahaya sehingga orang tak nampak. Dia sifat dia menutup. Kata Hamka, sumpah peringatan atas malam apabila sudah sunyi, apabila sudah sunyi senyap, ialah memperingatkan betapa penting manusia istirahat, mengambil kekuatan baru pada malam hari untuk berjuang hidup lagi pada besok harinya. Dan kelak apabila telah masuk 2/3 malam, kira-kira sekitar pukul 3 hari akan siang di daerah Khatul Istiwa, dianjurkan pula lah kita melakukan semayang tahajud dan ditutup dengan witir sekurang-kurangnya 8 rakaat dan lebihnya berapa kita sanggup. Nampak macam Buya Hamka ni mengambil pandangan Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah yang mengatakan qiyamul lail ini tidak ada had. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna fa in khashita subuh fa autir biwahidah. Salat malam itu dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Dan apabila kamu takut subuh akan masuk, maka witirlah kamu dengan 1 rakaat. Hadis ni riwayat Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok, malam ni penting. Malam untuk rehat satu, malam untuk doa satu. Yang mana sepertiga akhir malam, setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Tanpa kita membagaimanakan bagaimana Allah turun, tanpa kita memikirkan bagaimana Allah turun, tanpa kita menyamakan sifat itu dengan sifat makhluk, kita beriman seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turun ke langit dunia pada ketika itu untuk menjawab pertanyaan, untuk menjawab ataupun memenuhi permintaan hamba-hambanya, mengkabulkan doa hamba-hambanya dan mengampunkan orang-orang yang bertaubat di kalangan hambanya. Waktu malam merupakan waktu rehat. Waktu malam juga merupakan waktu orang-orang yang ingin mencari keampunan, untuk mencari keampunan di dalam ibadat mereka. Sehabis semayang kita duduk memohon ampun kepada Ilahi atau membawa Al-Quran sampai waktu subuh datang. Sesudah Tuhan mengambil sumpah dengan waktu duha dan larut malam, barulah Tuhan menuju apa yang dia maksudkan dengan sumpah tersebut. Apa dia? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhanmu membuangmu, tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu, dan tidaklah Tuhan itu marah kepadamu. Ini Tuhan nak bagi tahu. Tugas seorang Nabi, selain daripada mengajak manusia untuk kembali kepada Tuhan, Nabi itu sendiri beribadah. Allah Azza wa Jal mengisyaratkan wadduha wal laili idza saja. Siang beramal saleh, malam berdoa, malam berqiyamul lail.
sesekali Tuhan tidak meninggalkan kamu wahai Muhammad. Sesekali Tuhan tidak murka pada kamu. Tuhan tidak meninggalkan manusia yang melakukan kebaikan di waktu siang dan melakukan amal saleh di waktu malam. Seperti mana firman Allah Azza wa Jal di dalam sebuah hadis qudsi yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Allah. Kata Allah, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayhi mimma aftaradtu 'alaihi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa la in sa'alani la u'tiyanna, wa la in ista'adhani la u'idhanna." Atau kama qala Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Azza wa Jal dalam sebuah hadis qudsi ni, kata Allah, tidak ada seorang hamba pun yang apabila dia ingin menghampirkan dirinya kepadaku, yang aku lebih suka melainkan dia laksanakan ibadat yang aku fardukan ke atas dia. Allah mengatakan, kalau hamba ni nak dekatkan diri pada Allah, dekatkan diri dengan perkara yang wajib dulu. Laksanakan perkara-perkara yang fardu dulu. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan apabila seorang hamba melakukan perkara-perkara yang fardu, terus melaksanakan perkara-perkara yang sunat, hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, dan bila aku cinta pada dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi telinga yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi mata yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangan yang dia memegang atau memukul dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Para ulama mentafsirkan ini, saya terjemahi literal meaning, tetapi maksudnya ialah bukan Allah menjadi tangan, kaki, telinga dan mata kita dah. Maksudnya Allah menjaga setiap daripada gerak-geri hamba yang saleh. Hamba yang saleh, yang beramal ibadah, yang banyak buat benda sunat, menjaga perkara-perkara fardu, akan terjaga hidupnya, akan terjaga akhlaknya, akan terjaga disiplinnya. Hidupnya terikat dengan Allah Azza wa Jal. Allah menjaga matanya daripada melihat perkara-perkara yang haram. Allah menjaga telinganya daripada mendengar perkara-perkara yang tak disukai oleh agama. Allah menjaga tangannya supaya dia tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Allah menjaga tangannya daripada melakukan perkara yang boleh membinasakan dirinya dengan menyalahgunakan kuasa yang ada padanya ataupun memakan harta orang-orang lain secara batil. Kalau dia jadi peniaga, dia tak menipu dalam perniagaannya. Kalau dia jadi penguasa, dia tidak menyalahgunakan kuasa untuk memakan harta-harta yang batil. Dan Allah menjaga kakinya yang ketika mana dia melangkah dengannya, yang mana dia tidak menggunakan kakinya itu untuk melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Jadi kalau kamu beramal pada waktu siang, kalau kamu beramal dan berdoa pada waktu malam, sesekali Tuhan tidak meninggalkan kamu dan Tuhan tidak akan murka pada kamu. Artinya secara harfiah, tidaklah Tuhanmu mengucapkan selamat tinggal kepadamu sehingga engkau merasa kesepian sebab Jibril tidak datang lagi. Kata ulama tafsir, ayat ni turun ketika mana Nabi SAW menunggu Jibril untuk menurunkan wahyu. Sehingga ada cakap-cakap daripada orang Quraisy pada ketika itu. Bila Nabi SAW menunggu wahyu turun, wahyu tu terlewat sikit turun. Sehingga orang Quraisy kata apa? Sebahagian daripada orang Quraisy kata, Muhammad telah ditinggalkan oleh syaitannya. Kerana mereka tak percaya yang datang kepada Nabi SAW itu ialah Jibril yang merupakan utusan Allah. Mereka kata Nabi Muhammad itu mereka-reka, dan Nabi Muhammad itu sahir, tukang sihir yang belajar dengan jin, yang belajar dengan syaitan.
maka syaitan Muhammad telah meninggalkan dirinya. Allah menurunkan ayat ni. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ni supaya nak bagi tahu kepada nabinya, sesekali Allah tidak meninggalkan kamu. Sesekali Allah tidak murka pada kamu. Ya? Dan tidaklah Tuhan marah sehingga engkau tidak dipedulikan lagi. So Allah turunkan ayat ni nak bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sesekali ada perasaan. Jangan sesekali rasa Allah Taala akan tinggalkan nabinya. Tidak. Dan Nabi tak fikir begitu. Tetapi ini merupakan satu peringatan supaya tidak terjebak, supaya tidak terlintas dalam jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Azza wa Jalla ingin untuk meninggalkan dia ataupun memurkainya. Menurut tafsir Ibni Jarir, pernah beberapa lamanya terhenti turunnya wahyu, sehingga belum ada lagi sambungan Al-Quran yang akan disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, sehingga merasa sepilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah rasa sepi, lambat turun wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Ini bukti yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan pereka Al-Quran. Kalau Nabi itu reka Al-Quran, dah tentu apa saja kesusahan yang Nabi hadapi akan terus keluar ayat Quran right away, akan terus sejurus serta merta akan keluarnya ayat Quran. Tapi ada waktu-waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menunggu-nunggu waktu turunnya Al-Quran. Umpamanya ketika mana berlakunya surah Al-Ifk, peristiwa Al-Ifk, yang mana pada ketika itu Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Ketika mana dalam satu peperangan, dalam satu permusafiran, Aisyah keluar daripada Haudaj. Haudaj ni kawasan ataupun rumah kecil yang diletak di atas unta, yang mana kebiasaannya memang orang perempuan akan duduk dalam tu. Jadi Aisyah pada ketika itu duduk dalam tu, dan dia turun daripada tempat tu, keluar daripada tempat tu, pergi toilet, pergi untuk buang air. Dan mereka, orang yang dalam permusafiran, tak perasan yang Aisyah keluar. Ketika nak balik daripada qada hajat, ketika nak balik daripada buang air itu, Aisyah terperasan yang dia punya rantai terjatuh, tercicir. Jadi Aisyah patah balik cari rantai dia, dan orang yang membawa unta tersebut tak rasa Aisyah tu tak ada. Kerana pada zaman itu mereka mengatakan Aisyah ni kurus, kecil dan kurus. Jadi mereka tak perasan, ringan, mereka tak perasan. Ada ataupun tak ada, Aisyah ni sama je. Jadi mereka pun bergerak. Bila Aisyah sampai di tempat mereka berehat pada ketika itu, Aisyah lihat mereka telah meninggalkan Aisyah, dan Aisyah tak tahu nak buat apa-apa. Tengah-tengah padang pasir, tak ada siapa. Sehingga datang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Safwan bin Mu'attal. Safwan ni tugas dia memang duduk di belakang rombongan untuk mengutip barang-barang yang tertinggal secara lupa, kalau ada yang ditinggalkan oleh tentera Islam pada ketika itu. Jadi Safwan tengok, kali ini bukan harta yang ditinggalkan oleh tentera Muslim, kali ini yang ditinggalkan adalah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Yang ditinggalkan adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Safwan ni tak cakap banyak. Tak bercakap dengan Aisyah, dia bawa Aisyah balik. Bila lambat balik, orang munafik mula melihat yang mana Safwan telah bawa Aisyah berdua. Pada waktu tu mereka mula untuk menyebarkan berita, ya, menyebarkan kita kata fitnah, kononnya Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan perkara yang tak elok, berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Perkara itu telah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam duka cita. Fitnah itu terlalu laju beredar. Ada di kalangan sahabat yang percaya pun. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan siasatan, bertanya kepada sahabat-sahabat, sehingga ada yang mencadangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menceraikan Aisyah. Bukan kerana mereka percaya Aisyah itu melakukan kejahatan, tetapi mereka bimbang peristiwa ini ataupun tuduhan ini akan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam duka cita. Jadi jangan duka cita ya Rasulullah, lepaskan saja Aisyah. Nabi tak lepaskan, tetapi Nabi menunggu keputusan daripada
daripada Allah Azza wa Jalla melalui wahyu. Kerana yang tahu masalah ini dengan sebenar-benarnya hanyalah Allah Azza wa Jalla. Wahyu lambat turun sehingga Aisyah jatuh sakit. Aisyah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kembali ke rumah ibu dan ayahnya, dan Nabi mengizinkan. Aisyah tambah sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam tambah gusar. Nabi susah hati. Di antara persimpangan Nabi ini, antara nak percaya dengan tuduhan fitnah yang tidak diketahui pada waktu itu adalah fitnah, dan cinta dan sayang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Allah menurunkan ayat mengatakan bahawasanya Aisyah merupakan orang yang suci daripada tuduhan zina, suci daripada perbuatan jahat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya gembira dengan surah yang turun ataupun dengan ayat yang turun ni. Nak bagi tahu pada kita apa dia? Quran itu bukan rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul Quran itu rekaan, awal-awal lagi Nabi dah keluarkan ayat membebaskan Aisyah daripada tuduhan. Tapi ia bukan tuduhan. Ia bukan rekaan. Ia benar-benar daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau betul Nabi itu yang cipta Quran, yang reka Quran, sudah pastinya ayat-ayat yang menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti surah Abasa yang Allah Azza wa Jalla menegur Nabi bermasa muka dengan Abdullah bin Ummi Maktum tak dikeluarkan di dalam mushaf. Kerana sesiapa yang membaca surah ini, dia akan dapat tahu yang ditegur dalam ayat ini, yang ditegur dalam surah ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia yang cipta Quran ni, dah tentu tak ada ayat. Jarang orang tulis untuk tegur diri sendiri ni. Jarang orang reka ayat nak tegur diri sendiri. Tapi nak mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang amanah. Nabi itu orang yang amanah. Nabi itu orang yang jujur. Apa yang disuruh untuk disampaikan, maka dia sampaikan. Tidak ada kurang walaupun sedikit. Ya, baik. Dalam hal ini diketahui oleh kaum musyrikin. Sampai mereka berkata Muhammad sudah diucapi selamat tinggal oleh Tuhannya dan telah dimarahi. Ya, baik. Yang mengatakan demikian ialah isteri Abu Lahab. Siapa isteri Abu Lahab? Ummu Jamil. Ummu Jamil ni kira kalau ikut dia punya orang kata kedudukan, dia ni kira macam mak saudara Nabi lah, mak saudara ipar lah. Kerana dia ni isteri kepada Abu Lahab, Ummu Jamil. Lantaran itu datanglah ayat ini. Bahawasanya persangkaan kaum musyrikin itu tidaklah benar. Tuhan tidak pernah meninggalkan Nabi-Nya dan tidak pernah marah kepadanya. Dia selalu didampingi oleh Tuhannya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya kesudahan itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Janganlah berduka cita jika kadang-kadang terlambat datang wahyu itu kepadamu. Menurut tafsiran Al-Qasimi, yang di hujung pekerjaanmu ini akan lebih baik dari permulaannya. Artinya, jika di permulaan ini kelihatan agak sendat jalannya, banyak tentangan dan perlawanan, namun akhir kelaknya engkau akan mendapat hasil yang gilang gemilang. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dalam surah ni nak bagi tahu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang kita panggil apa yang akan muncul daripada hasil kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam di hujung ni. Dakwah Nabi ni akhirnya akan membuahkan hasil. Ya. Yang di hujung akan lebih baik daripada yang awal. Mungkin yang awal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditolak. Mungkin yang awal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan sebagai orang minoriti. Pengikutnya juga pengikut yang minoriti. Tetapi di akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa satu pengaruh yang besar sehinggakan kerajaan Rom juga gentar dengan kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka bertempialan lari daripada peperangan Mu'tah. Kalau kita tengok kat sini, Hamka nak kata walal akhiratu khairul laka minal ula, merujuk kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di akhir lebih baik daripada yang di awal dari sudut keadaan. Bukan nak kata isi kandungan lebih baik. Isi kandungan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sentiasa baik. Tetapi keadaan dakwah itu yang di hujung
lebih baik daripada yang awal. Sebab apa? Sebab yang awal tak ramai orang ikut Nabi. Di Mekah umpamanya, Nabi SAW tidak mempunyai kuasa. Tetapi berada di Madinah, di hujung-hujung dakwah, Nabi berjaya menggetarkan golongan Rom. Nabi SAW berjaya menjadikan sahabatnya mampu untuk berhadapan dengan tentera besar Rom sehingga akhirnya mereka lari di Medan Mu'tah. Ada yang kata, ada sebahagian ulama tafsir kata, walal akhiratu khairul laka minal ula, merujuk kepada akhirat. Ada juga yang mentafsirkan akhirat. Maksudnya akhirat lebih utama. Akhirat lebih baik untukmu wahai Muhammad daripada minal ula, daripada dunia. Kerana kejar dunia bukanlah satu perkara yang dibenarkan tanpa ada had sekatan. Nak kejar dunia, jangan sampai lupakan akhirat. Ya? Nak kejar dunia, jangan sampai mengabaikan akhirat. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir ketika mentafsirkan ayat ini. Dia kata yang ni merujuk kepada akhirat. Akhirat lebih baik daripada dunia. Seperti mana sabda Nabi SAW, "Mawdi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha." Kawasan di dalam syurga yang seluas, kita panggil apa, lipatan cemeti. Cemeti itu yang pukul unta, yang pukul orang tu pun sama juga saut. Kalau kita lipat kan, kita letak dalam syurga, kawasan sebesar tu dalam syurga lebih baik daripada dunia dan seisi. Sebab apa? Sebab dunia ini tidak kekal, akhirat itu kekal. Walaupun sikit, yang kekal lebih baik daripada banyak tetapi akan binasa. Syurga itu dipenuhi dengan nikmat. Minta apa saja dapat. Walaupun kecil tempat tu, tapi tempat tu memberikan manfaat, nikmat kepada penghuninya lebih daripada dunia. Okey. Kemudian kata Hamka, dengan ayat ni diberikanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang yang menyambung usaha Rasul suatu tuntutan hidup agar merasa besar hati dan besar harapan melihat zaman depan. Meskipun perjuangan itu dimulai dengan serba kesusahan, namun pada akhirnya kelak akan didapat hasil yang baik. Dan ini bertemu dalam sejarah kebangkitan Islam. Asal pekerjaan telah dimulai, akhir pekerjaan nescaya akan mendapati yang lebih baik daripada yang permulaan. Yang pokok ialah keteguhan niat dan azam disertai sabar dan tabah hati. So Hamka nak kata ayat ni rujuk kepada akhir keadaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik daripada awal. Daripada awal Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula dengan minoriti. Daripada awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh orang-orang miskin dan orang-orang yang tidak ada pengaruh. Di awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu sendiri dibuli, diseksa oleh orang Quraisy. Para sahabat ada yang mati terbunuh. Tetapi di akhir perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kekuatan menguasai semula kota Mekah yang telah ditinggalkan 8 tahun. Dalam keadaan pada ketika itu orang-orang Islam terpaksa berhijrah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini di dalam istilah hari ini dipanggil optimis. Apa itu optimis? Sentiasa bersangka baik dan bercita-cita besar. Sebab itu sebahagian tafsiran moden pada hari ini ketika mentafsirkan hadis kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas, kalau ikut tafsiran literal yang biasa, mereka mengatakan Nabi ini paling penyantun, ahlam, daripada perkataan halim, penyantun, manusia yang paling penyantun ni Nabi, dan itu benar. Tetapi ada juga yang mentafsirkan ahlaman nas dengan makna Nabi adalah orang yang paling kuat dalam mempunyai impian dan cita-cita. Dan ini juga betul. Kerana Nabi SAW, kalau kita baca dalam riwayat sirah, Nabi SAW pernah berjanji kepada Suraqah ibnu Malik
yang pada ketika itu tak beriman pun dengan Nabi. Suraqah ni, Suraqah tak beriman pun dengan Nabi pada waktu tu. Dia terkesan dengan tawaran orang Quraisy. Orang Quraisy tawarkan pada dia, siapa yang dapat tangkap Muhammad, sama ada hidup ataupun mati, akan diberikan dengan 100 ekor unta. Siapa tak nak 100 ekor unta? Dia pun cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia kejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia nampak tengah-tengah padang pasir, dia cuba untuk kejar dan dia terjatuh. Dia naik semula kuda dia, dia kejar lagi dan dia terjatuh. Dia kejar lagi, dia terjatuh. Jadi bila 3 kali terjatuh, dia tahu. Dia kata lelaki ni adalah orang yang dilindungi oleh Tuhan. Jadi akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil dia. Pada waktu tu Nabi minoriti. Pada waktu tu Nabi tak ada negara pun. Nabi pergi ke Madinah dalam keadaan minoriti, dalam keadaan orang, dalam keadaan Nabi tu adalah orang yang tak dapat tempat di tempat dia. Tak dapat kedudukan di tempat dia. So Nabi janji kat dia, Nabi akan memberikan kepada dia perhiasan Maharaja Parsi. Tuan-tuan, cuba kita bayangkan, seorang yang tak ada negara, seorang yang tak dapat tempat di tempat sendiri, seorang yang keluar dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tiba-tiba boleh janji kepada satu orang yang tak beriman dengan dia, yang dia akan dipakaikan dengan perhiasan Maharaja Parsi. Macam mana kita nak faham keadaan ni? Kita akan faham bila mana kita membaca sejarah ini dengan satu dimensi yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang mempunyai impian dan cita-cita yang besar. Dream big, kata orang putih. Besarkan impianmu. Kerana mungkin impian tu tak terlaksana keseluruhannya. Mungkin semua tu tak dapat dijelmakan. Keseluruhan tu kita mungkin tak dapat. Tapi setidak-tidaknya ada satu dua kita akan dapat. Dream big. Pasang impianmu dan berusaha. Dan akhirnya pada zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar menyerahkan kepada Suraqah perhiasan Maharaja Parsi. Dan pada waktu tu Suraqah gembira kerana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun terlaksana dan kerajaan Umar berjaya menjatuhkan kerajaan Parsi yang menguasai kawasan Iraq pada ketika itu. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat ni kalau kita tafsirkan dengan makna kesudahan dakwah itu pastinya baik kalau kita ikhlas, ia akan mengajar kita tentang konsep sentiasa bersangka baik dengan Tuhan, konsisten, persistent dan sentiasa optimis kepada setiap daripada ketentuan Tuhan, terutamanya apabila kita melaksanakan dakwah ini. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila Allah Azza wa Jalla memberikan saya secara peribadinya, saya tak tahu orang lain, saya cerita pasal diri saya bukan untuk bangga, tak. Semoga Allah jauhkan saya daripada sikap riak, daripada sikap takabur. Tidak, ini sekadar untuk kita sama-sama mengambil manfaat. Jika ada manfaat, saya merupakan manusia yang banyak kelemahan, saya merupakan manusia yang berdosa, tapi di dalam dakwah saya mempunyai sedikit cabaran. Saya tak dibenarkan berceramah di negeri ini, saya tidak dibenarkan berkuliah di negeri ini. Kadang-kadang ujian dan cabaran itu memberikan saya rasa sedikit sedih. Tetapi tuan-tuan, ketika mana saya rasa perjuangan ini sukar, perjuangan untuk memartabatkan ilmu hadis ini ada kalanya tidak mendapat sokongan daripada otoriti agama di negeri-negeri tertentu, saya cuba mencari di manakah ruang untuk saya berkongsi apa yang saya tahu. Saya mencari ruang untuk saya menyumbang kepada masyarakat. Sehingga pernah saya duduk satu ketika, saya berfikir, mana ruang saya nak masuk? Kerana ruang itu seolah-olah sudah tertutup kesemuanya.
Orang panggil kuliah, saya akan tanya, kuliah ni kat negeri mana ya? Kalau negeri sekian-sekian, saya tidak dibenarkan untuk berkuliah. Kalau negeri sekian-sekian, saya tak dibenarkan untuk berceramah. Sedangkan mungkin ceramah saya itu hanya sekadar nak baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak mengambil manfaat, mengambil faedah daripada kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kadang-kadang jauh di sudut hati saya rasa sukar untuk menyampaikan sesuatu. Saya tak tahu kenapa. Pastinya ada hikmah yang Allah Ta'ala inginkan daripada saya. Berlakunya PKP. Bila berlakunya PKP, tuan-tuan, keadaan sudah berubah. Daripada ramai orang dengar kuliah secara fizikal, manusia telah berubah mendengar kuliah secara online. Saya dijemput dalam kuliah online terlalu banyak ketika mana PKP berlaku. Sehingga tak sempat nak terima semua. Sehingga saya terpaksa tolak sebahagiannya. Sebab apa? Sebab orang dah mula dengar secara online dan lebih selesa dengar online. Bila PKP berlaku, saya diberikan sedikit ruang oleh Allah Azza wa Jal untuk menulis buku. Dan Alhamdulillah, buku yang saya tulis mendapat 8,000 cetakan. Waktu saya menulis tu, dah siap buku tu ditulis. Ialah kadang-kadang bila kita tulis buku ni, kita syok sendiri. Nak menulis tu, sebanyak-banyak nota kaki nak dimasukkan. Kalau boleh nak jadikan buku tu seilmiah mungkin. Tapi kita lupa, yang nak baca buku kita ni siapa? Kan, kalau penuntut ilmu, mereka tak baca sangat buku-buku bahasa Melayu ni. Mereka lebih suka membaca buku bahasa Arab. Kerana buku bahasa Arab itu lebih mendalam. Tapi saya tulis. Bila dah siap tulis, nak terbit, terdetik dalam jiwa saya, siapa nak baca buku saya metodologi memahami hadis ni? Kan? Jadi, saya terfikir, tapi saya kata tak apalah. Sebab alang-alang dah buat, kita cubalah. Alhamdulillah, cetakan pertama habis 5,000 naskah tulisan tu. Walaupun buku tu buku akademik, walaupun buku tu buku untuk orang yang berada dalam pengkhususan hadis dan syariah, tapi habis terjual 5,000 naskah. Dicetak lagi 3,000, 8,000 naskah tercetak. 8,000 naskah terjual. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita rasa dakwah kita itu sempit tempatnya. Tetapi Allah Azza wa Jalla membuka ruang yang lain untuk kita supaya kita dapat menyumbang. Dan tiba-tiba juga buku tu ya, memenangi anugerah buku negara. Menang anugerah buku negara kategori pengajian tinggi. Maksudnya buku-buku yang ditulis oleh universiti-universiti seluruh Malaysia ni dipertandingkan. Dan Alhamdulillah buku saya terpilih. Dipilih oleh pakar untuk memenangi anugerah pada tahun 2022 gitu. Alhamdulillah tuan-tuan. Kadang-kadang kita memang rasa dunia ini ataupun medan usaha dakwah kita ini sukar. Tetapi di akhirnya nanti kita akan tahu sesungguhnya ruang yang Allah Ta'ala bagi di akhir nanti adalah sesuatu yang sangat-sangat besar manfaatnya. Sangat-sangat nikmat. Ya, sangat-sangat nikmat untuk kita lalui. Nabi SAW melalui dakwah yang sangat sukar. Ada yang mati di kalangan sahabat Nabi, diseksa. Ada yang ya berparut-parut diseksa seperti mana Khabbab. Nabi sedih, Nabi duka cita. Tapi akhirnya dengan kesabaran, dengan istiqamah, Nabi SAW dikurniakan oleh Allah Azza wa Jal dengan pembukaan kota Mekah. Dan ketika pembukaan kota Mekah itu berlaku, Nabi SAW menundukkan kepalanya ke pelana untanya kerana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Taala berikan kepadanya dengan dapat menguasai semula kota Mekah dan membersihkan kota Mekah itu daripada 360 berhala yang berada di sekitar Kaabah. Allahu Akbar. Ini merupakan satu nikmat yang sangat besar. Tuan-tuan, kalau kita tidak melalui kepayahan, kalau kita tidak melalui kesusahan, kita pastinya ataupun kita mungkin tidak akan menghargai kesenangan. Allah Azza wa Jal mentakdirkan Nabi Adam alaihi salam sebagai Nabi. Nabi Adam itu adalah Nabi
yang mana Nabi Adam itu duduk di syurga, dan Allah Azza wa Jalla Maha tahu yang Nabi Adam akhirnya juga akan ke syurga. Semua nabi-nabi akan ke syurga. Tetapi kenapa Nabi Adam yang asalnya berada di syurga dikeluarkan daripada syurga, turun ke dunia, kemudian bila mati, bila wafat akan kembali semula ke syurga? Kenapa tak duduk aja dalam syurga? Kata Ibnul Qayyim dalam kitab dia Syifaul Alil, inilah takdir yang Allah Ta'ala tetapkan kepada setiap hamba-Nya, yang mana sesiapa yang ingin sesuatu yang bernilai, yang ingin sesuatu yang nikmat, dia perlu untuk melalui kesusahan dan kepayahan, keletihan, melalui tentangan dan ancaman, supaya dia rasa kesusahan tersebut, dia lalui kepayahan tersebut, dia alami keperitan tersebut, dan apabila dia masuk ke dalam syurga, dia akan rasa syurga itu amat-amat bernilai. Syurga itu amat-amat berharga nikmatnya setelah dilalui segala kepayahan. Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini orang Mekah, membina kejayaan di Madinah. Nabi bina kejayaan di Madinah. Setelah daripada hijrah, barulah ada kekuatan untuk berperang dengan Quraisy, untuk berhadapan dengan puak Ghatafan, untuk lawan golongan Yahudi. Kenapa tidak Allah Ta'ala lahirkan Nabi di Madinah, membina kekuatan siap-siap sebelum membawa para sahabat untuk menguasai Mekah? Sebaliknya Allah Azza wa Jal mentakdirkan Nabi SAW untuk duduk di Mekah dulu, melalui kehidupan setelah dilantik oleh Nabi. Majoriti kehidupan Nabi berada di Mekah. Nabi berada di Mekah 13 tahun. Di Madinah Nabi ada 10 tahun. Maksudnya keberadaan Nabi SAW di Mekah lebih lama daripada keberadaan Nabi SAW di kota Madinah. Kenapa? Supaya Nabi melalui kesusahan, supaya Nabi melalui kepayahan bersama dengan golongan Muhajirin, membina jati diri, memasakkan keimanan dalam jiwa. Dan apabila pindah ke Madinah, orang Madinah juga tidaklah selesa di Madinah. Mereka berkorban, memberikan tempat tinggal kepada golongan Muhajirin yang berpindah kepada mereka, memberikan harta. Sebahagian daripada mereka sanggup menawarkan isteri yang mereka ada untuk diceraikan kalau diperlukan oleh puak Muhajirin. Begitulah kesediaan pengorbanan yang pernah dilalui oleh para sahabat. Kesusahan demi kesusahan, kepayahan demi kepayahan. Akhirnya apabila kemenangan itu datang, tidak ada siapa yang memuji manusia lain melainkan mereka yang beriman akan memuji Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Allah dalam suratul An-Nasr, Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apabila datang kepada kamu pertolongan daripada Allah, kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Manusia masuk ke dalam agama Allah itu ramai masuk ke dalam agama Allah. Orang yang asalnya lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jadi lawan. Orang yang asalnya musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba menjadi sahabat. Walaupun pada awal dialah orang yang paling lawan, dialah orang yang paling kuat menentang. Begitulah ketentuan Allah. Allah menjadikan kemenangan itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pengorbanan itu dilalui, keperitan itu dirasai. Bila manusia masuk ke dalam agama Allah secara beramai-ramai, fasabbih, maka bertasbihlah kepada Allah. Wahai Muhammad, bertasbih kepada Allah, puji Allah dengan mengucapkan maha suci Allah, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha berkuasa, Allah yang menentukan segala-galanya.
dengan memuji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Kerana kemenangan itu memang datang daripada Allah Azza wa Jalla. Memang datang daripada Tuhan sekalian alam. Maka bila memuka kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya di pelana untanya sebagai tanda syukur kepada Allah kerana kemenangan itu datang dalam keadaan kemenangan itu di diawali ataupun dimulakan, dimukaddimahkan dengan sesuatu yang bernama kesusahan dan kepayahan. Jadi bila kemenangan datang setelah kesusahan, kemenangan itu akan dihargai. Kemenangan itu akan dirasa nikmat. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau ada di kalangan kita, ya, ada di kalangan kita yang merasakan dunia ini sukar untuk kita. Ada di kalangan kita yang kadang-kadang terasa bahawasanya dunia ini penuh dengan kesukaran untuk kita. Bersabarlah. Kerana kesenangan, nikmat akan datang kemudian. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu akan datang kesenangan. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu adanya kesenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Pastinya Allah akan memberi kepadamu sehingga engkau redha. Dalam bahasa Arab, bila disebut perkataan wala sawfa yu'ti, sawfa dalam bahasa Arab bermaksud akan. Dia masuk dalam fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil present tense. Yu'ti itu adalah verb, present tense. Jadi bila kata wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, pasti Allah akan memberikan kepadamu, Tuhanmu akan memberikan kepadamu, nescaya kamu akan redha. Perkataan saufa bermaksud akan. Tapi di sana ada perkataan lain dalam bahasa Arab yang juga bermaksud akan, iaitu sa, sin saja. Sayaqulu sufaha, golongan yang bodoh akan berkata. Cuma bezanya kalau sa, dia akan yang mana tempoh akan tu dekat berbanding saufa. Saufa tu lama sikit. Contohnya macam kita kata sa'atika ba'da qalil. Sa'atika, perkataan atika, saya akan datang kepadamu. Tapi bila kita kata sa'atika ba'da qalil, saya akan datang kepadamu sejurus selepas ini. Tempoh dia singkat. Betul-betul lepas ni saya akan datang. Tapi kalau saya sebut saufa atika ghadan, saufa, saya akan datang kepada kamu. Tapi bila? Esok. Dia panjang sikit. Ayat ni bila Allah Taala kata wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, pastinya Allah akan memberikan kepadamu, lalu kamu akan redha, nescaya kamu akan redha. Saufa di sini merupakan isyarat daripada Allah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hidup lama selepas surah ini turun. Kerana Allah Taala kata saufa, akan beri. Akan beri. Akan beri apa? Para ulama tafsir berbeza pendapat. Ada yang kata Allah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kurniaan yang sangat hebat dan Nabi pastinya akan suka. Apa dia? Allah Azza wa Jal mengurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ibadah yang dinamakan sebagai selawat. Sesiapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Man salla alayya marrah sallallahu alaihi 10 marrat. Sesiapa yang berselawat ke atas Nabi sekali, Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Jadi nama Nabi sentiasa disebut. Cuma ada di kalangan orang yang anti kepada hadis, hanya percaya kepada Quran. Hanya percaya kepada Quran, mereka cuba untuk mengatakan bahawasanya bila kita dianjurkan untuk berselawat, kita telah menempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pengganti kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia kata
bila nama Nabi disebut, kita pun sambut sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila nama Allah disebut, tak ada pula disuruh untuk sambut subhanahu wa ta'ala. Kerana dalam hadis mengatakan, man al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil itu ialah apabila namaku disebut di sisinya, tapi dia tak berselawat ke atasku. Jadi sebab itu bila disebut nama Nabi, ataupun disebut perkataan Rasul ataupun Nabi, kita digalakkan untuk membalas ataupun menyambutnya dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan menyebut nama Allah. Tidak ada siapa pun yang akan disuruh ataupun tidak ada dalil yang menggalakkan kita untuk sambut dengan subhanahu wa ta'ala ataupun azza wa jal. Saya katakan, sebenarnya sekali-kali ini tidak menjadikan Nabi itu menggantikan Allah. Tidak. Kerana apa? Kerana yang mengajar kita untuk berzikir dalam kehidupan kita sentiasa untuk ingat Allah itu adalah Nabi, adalah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ajar kita cara untuk berzikir kepada Allah. Bermula daripada pagi kita bangkit sehingga kita nak tidur balik. Kehidupan muslim itu penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun pagi kita bangun, kita baca doa bangun tidur. Zikir kepada Allah. Bangun nak masuk dalam toilet nak mandi, masuk dalam toilet. Kita membaca doa sebelum masuk toilet. Kita berdoa kepada Allah. Kemudian bila kita keluar daripada toilet, kita berdoa kepada Allah. Bila kita nak salat, kita berdoa kepada Allah. Kita nak keluar rumah, kita berdoa kepada Allah. Kita nak masuk kenderaan, kita puji Allah. Seluruh kehidupan muslim sebenarnya merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam solat tu pun kita zikir pada Allah. Kok mana yang kata Nabi nak ganti Tuhan ni? Kebanyakan kehidupan kita memuji Allah Azza wa Jalla. Dan di dalam selawat itu pun sebenarnya kita menyebut Allahumma salli ala Muhammad. Sebut nama Allah juga. Ya Allah, selawat ke atas Nabi Muhammad. Kita tak lupa Allah. Dalam selawat pun kita menyebutkan nama Allah. Cuma manusia ini diajar untuk berterima kasih kepada orang yang berjasa pada dia. Manusia disuruh untuk berterima kasih, dan ini amalan yang baik. Oleh kerana kita ini mendapat agama. Oleh kerana kita ni dapat agama daripada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu sen pun yang kita bayar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tahu daripada dia cara beragama. Ada tuan-tuan bayar setiap bulan. Nak hadir kelas belajar bisnes pun kadang-kadang kena bayar. Ada modul yang murah, ada modul yang mahal. Kan? Tapi belajar agama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam percuma. Dan nikmatnya itu nikmat yang berkekalan di akhirat. Yang mengajar kepada kita itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita disuruh untuk berterima kasih kepada manusia yang berjasa ini. Lalu dalam banyak-banyak zikir yang kita amalkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada kita untuk kita ingat dia. Itu pun ketika nama dia disebut sebagai tanda terima kasih kita pada dia. Sebagai tanda terima kasih kita kepada dia, kita menyebutkan doa kepada Allah supaya Allah berselawat ke atas dia, mengangkat darjatnya, menjadikan Nabi Muhammad SAW ini sebagai manusia yang mulia. Jadi kita sebutkan Allahumma salli ala Muhammad. Pastinya Nabi SAW redha. Kerana sehingga ke hari ini, apabila nama Nabi disebut, orang akan menyambutnya dengan lafaz sallallahu alaihi wasallam ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Maka Allah memberikan satu kurnia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kurniaan yang besar. Dengan kurniaan yang besar. Ada juga yang mengatakan bukan selawat. Allah memberikan kepada Nabi SAW syafaat. Yang mana syafaat ini syafaat terbesar. Melepaskan manusia daripada kesusahan. Ya? Kesusahan di Padang Mahsyar. Padang Mahsyar merupakan satu kawasan, satu tempat yang membebankan orang-orang yang berdosa. Maka Nabi SAW dengan syafaat yang diberikan oleh Allah kepadanya, dapat menyegerakan urusan manusia di Mahsyar. Ada juga yang mengatakan Allah memberikan Nabi SAW kemenangan demi kemenangan, dan Nabi akan redha dengan kemenangan ini. Allah Azza wa Jalla memberikan Nabi satu keistimewaan yang tidak ada pada orang lain, iaitu nusirtu birra'bi. Nusirtu birra'bi masirata syahr.
Allah meletakkan ketakutan dalam jiwa musuh orang yang nak melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi dengan dia berada pada jarak sebulan perjalanan. Nabi jauh daripada dia. Kalau nak pergi pun sebulan perjalanan, tapi dia dah rasa takut dah. Itu kelebihan yang Allah Taala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi saya, semua tafsiran-tafsiran ini tidaklah bercanggah antara satu sama lain, ia terkandung dalam ayat ni. Ya, ia terkandung dalam ayat ni, dan insya-Allah jika ada kesempatan kita akan sambung tafsir ayat ini dan ayat berikutnya dalam kuliah akan datang insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kita berkat dalam kehidupan dan juga memberikan kita keimanan yang berterusan untuk kita meneruskan kehidupan ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar, saya lalukan ya sekejap. Prof dia kata, saya ada soalan. Salat sunat duha, bolehkah kita salat sunat duha di lain-lain masa tapi masih dalam waktu duha? Contohnya buat 2 atau 4 rakaat terus, kemudian buat urusan lain, kemudian salat duha 2 atau 4 rakaat lagi. Jawapannya boleh. Selagi mana waktu duha itu masih ada. Kita nak buat 2 rakaat dulu sebelum pergi kerja. Bila pergi kerja, tengok ada waktu untuk solat duha, tak ada ni yang mendesak lagi, kita nak sambung lagi. Boleh, tak ada masalah. Dibenarkan. Ya, insya-Allah. Selagi waktu ada, sebelum matahari tegak atas kepala, kita boleh laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku meteorologi tu masih ada lagi ke? Buku tu masih ada lagi. Ya, buku tu masih ada lagi. Tuan boleh, Tuan Heri boleh hubungi saudara Hadi Akmal. Hadi Akmal dekat Facebook dia untuk order secara online, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya, contoh kalau seorang suami itu melakukan sesuatu yang haram untuk bagi nafkah kepada keluarga. Tapi bila duit yang haram itu diberi pada isteri, kira duit itu jadi halal. Kira dosa tu atas suami saja, betul ke? Duit tu haram pada suami tapi tidak pada keluarganya. Betul ke? Saya nak kepastian. Sebab saya ada dengar Dr. Mazhar sebut macam tu, risau saya salah faham. Macam ni. Dia ada perincian. Yang pertama sekali, kalau suami itu mempunyai pendapatan yang bercampur antara yang haram dan juga yang halal, maka pendapat yang tepat di kalangan para ulama, kita dibenarkan untuk menerima pemberian dia kalau harta dia bercampur. Seperti mana Nabi SAW pernah berurusan dengan orang Yahudi, yang mana sebahagian daripada harta Yahudi ini didapati melalui jalan riba, maka dibenarkan untuk kita berurus niaga dengan dia. Tapi kalau semua harta si suami itu haram, adakah kita, isteri ini dan juga anak-anak, dibenarkan untuk mengambil manfaat ataupun mengambil hartanya? Jawapannya, kalau si isteri dan anak mempunyai pendapatan lain selain daripada pendapatan suami, maka jangan terima nafkah itu. Kenapa? Kerana harta yang haram itu tidak diiktiraf oleh syarak. Seolah-olah dia harta orang yang masih lagi belum dipindah milik. Contoh macam suami mencuri. Itu hak orang. Harta tu orang. Bila kita ambil, kita telah mengambil hak orang. Sedangkan itu bukan harta suami. Kecuali kalau si isteri dan anak-anak tidak mempunyai pendapatan lain. Berada dalam keadaan darurat. Kalau tak ambil, mereka tak ada pendapatan. Mereka tak boleh nak makan. Maka dalam keadaan itu dibenarkan untuk kita ambil, dan dosanya adalah di atas suaminya. Dosanya di atas suaminya yang menyebabkan isterinya dan anak-anaknya memakan daripada sumber yang haram. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ada saya dengar yang mengatakan yang Nabi Adam bukan berada di syurga tetapi sebaliknya berada di taman yang masih lagi di dunia. Mohon pencerahan. Doktor guru saya lah, Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dalam kitab dia Al-Qasas Al-Qurani, dalam kitab dia yang membicarakan tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran, dia mengatakan bahawasanya ulama berbeza pendapat tentang syurga yang Adam duduk sebelum daripada turun ke dunia. Adakah syurga itu syurga sebenar yang kita akan pergi ataupun syurga lain? Ada dua pendapat ulama. Ada yang kata syurga itu syurga betul lah, syurga yang kita akan masuk lah. Ada yang kata syurga lain. Tetapi pendapat yang rajih ialah syurga yang kita akan masuk nanti insya-Allah.
Sebab tu bila taubat tu dipanggil taubat. Bila kita taubat, taubat tu daripada perkataan taubat yang bermaksud kembali. Kerana kita ni berada di atas jalan yang terus nak pergi ke syurga. Jadi bila kita terpesong, kita kena kembali ke jalan asal. Kerana kita berada di syurga. Kita ni zuriat ahli syurga. Itu Adam. Kalau kita pergi ke neraka, maksudnya kita telah tersalah jalan. Kita perlu untuk kembali ke syurga. Itulah jalan yang sebenar. Kerana memang kita berada di sana. Adakah musibah atau ujian yang menimpa kita akibat dosa-dosa kita agar kita terlepas balasan di akhirat kelak seandainya kita bertaubat? Ya. Di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita musibah, memberikan kita kesusahan dalam dunia supaya kita dibersihkan daripada dosa apabila kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kan azab kubur yang Allah Taala berikan kepada orang mukmin di dalam kubur akan dicuci dosanya sekadar sebelum dia pergi ke alam akhirat. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Adakah boleh selawat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz alaihi salam bukan dengan sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya boleh, tak ada masalah. Ya, tetapi itu salam sajalah, itu bukan selawat, itu salam saja. Sedangkan kita dituntut untuk melakukan selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebut apa? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam ke atasnya. Sebab itu kita kata sallallahu alaihi wasallam. Allah berselawat ke atasnya dan Allah memberi salam kepadanya. Ataupun alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam, ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selawat, dan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salam. Ya. Baik. Kita tengok lagi soalan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya kurang jelas pasal yang bab pendapatan yang ada elemen riba tu Ustaz, dan dibenarkan untuk bagi kepada isteri sebagai nafkah tu Ustaz. Dia begini. Seorang suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada isterinya. Diwajibkan untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya daripada sumber yang halal. Kita juga diwajibkan untuk mencari rezeki untuk diri kita supaya kita tak meminta-minta daripada sumber yang halal. Tapi tiba-tiba suami itu dia tak peduli tentang hukum Allah. Dia tak peduli tentang hukum Allah, dia ambil daripada sumber yang haram. Jadi boleh tak dia bagi pada isteri dan anak-anak dia daripada sumber yang haram tu? Okey. Jadi kita ada perincian di sini. Yang pertama, keadaan yang pertama, kalau harta suami itu bercampur-campur. Contohnya, ada pendapatan suami yang halal, ada pendapatan suami yang haram. Maka dalam keadaan ni, si isteri boleh untuk terima nafkah daripada suami kerana harta tu bercampur. Jadi kita anggap itu adalah sumber yang halal yang kita ambil tu. Dan itu memang tanggungjawab dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana Nabi SAW pernah berurusan dengan orang Yahudi. Yang mana orang Yahudi ni pendapatan dia bercampur. Ada daripada riba, ada daripada perniagaan. Maka Nabi berurus niaga dengan mereka. Nabi pernah membeli barang daripada orang Yahudi dan mencagarkan baju besinya. Maka ini pendapat yang tepatlah dibenarkan. Tapi kalau semua pendapatan suami itu haram belaka, tak ada yang halal pun, semua haram belaka. Jadi kalau semua haram belaka, adakah kita ataupun si isteri boleh mengambil nafkah daripada harta suami? Ada dua keadaan lah. Keadaan yang pertama, kalau si isteri itu ada pendapatan lain yang membenarkan dia ataupun membolehkan dia makan daripada harta tersebut tanpa mengambil harta suami yang haram semua tu, itu lebih baik untuk dia. Tetapi kalau si isteri itu memang dalam keadaan darurat, tak ada siapa yang boleh bagi dia duit. Tak ada siapa boleh bagi dia duit. Kalau dia tak ambil daripada sumbangan suami dia itu, dia akan kelaparan, anak dia akan kelaparan. Maka dalam keadaan itu dibenarkan dia ambil, dan dosa itu di atas suami. Dosa itu di atas suami dia. Okey? Boleh ya? Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya, adakah kami dikira berguru dengan Ustaz walaupun melalui Zoom? Ya. Ya.
apa ni, masih berguru dengan saya lah sebab dengar ceramah saya. Kecualilah kalau tuan-tuan cuma tengok gambar saya, silent kan speaker, lepas tu pasang lagu lain. Itu berguru dengan lagu lah pula, bukan berguru dengan saya. Ya, selagi mana dengar kuliah daripada saya, dikira berguru dengan saya lah, insya-Allah. So, itu saja soalan yang ada pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan yang hadir pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada tim Tafaqquh Fiddin yang tak jemu-jemu kejar saya untuk dapatkan jadual. Saya salute lah golongan Tafaqquh Fiddin, tim Tafaqquh Fiddin ni yang konsisten melakukan kuliah, melaksanakan kuliah. Moga Allah Ta'ala memberkati kalian. InsyaAllah saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Doakan saya insyaAllah. Saya juga doakan tuan-tuan agar terus mendapat keberkatan di dalam hidup. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.